الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita dapat sekali lagi untuk menyambung siri pengajian usul fiqh yang pada malam ni kita akan bincangkan tajuk ataupun bab berkaitan dengan fatwa. Bab berkaitan dengan fatwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak sepatutnya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah telah menetapkan dan juga Rasul telah menetapkan suatu perkara, mereka ada option. Tak ada, mesti kena ikut apa yang Allah dan Rasul tetap. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mengingkari Allah dan Rasul, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Dan ayat yang lain juga, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin ni apa yang sepatutnya dia jawab, apa yang sepatutnya dia kata apabila dia diseru kepada Allah dan Rasul untuk menetapkan hukum di antara mereka, jawapan mereka tidak lain tidak bukan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ni semua ayat-ayat famous kita bisa dengar kan. Apabila Rasul menetapkan sesuatu, kita terima tanpa ada rasa payah, rasa ralat, terima. Jadi berdasarkan ayat-ayat ni nampak ketegasan kena ikut apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Di sana timbul persoalan, bagaimanakah mungkin syariat yang Allah turunkan, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang dah terhenti, wahyu ni dah terhenti 1400 tahun lebih dulu, sedangkan hidup manusia ni sentiasa berlaku perubahan-perubahan. Bagaimanakah mungkin benda yang berubah-berubah nak kena ikut satu benda yang dah tetap? Jadi di sini jawapan paling tepat seperti mana disebut dalam surah Al-Mulk ayat 14 tu, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui man khalaq, siapa yang menciptakan segala-galanya ni, wa huwal latiful khabir, sudah pastilah dia yang maha halus pengetahuannya, yang terlalu mendalam pengetahuannya. Dia yang buat, dia tahu lah. Allah yang ciptakan segala-galanya, Allah yang menurunkan syariat, Allah tahu apa yang berlaku. Jadi berbalik kepada tadi, bagaimanakah syariat yang Allah turunkan ni boleh relevan
sentiasa sesuai, sentiasa dapat menjadi suatu perkara yang kita sebutlah ni praktikal di setiap tempat dan di setiap zaman. Jadi di sinilah seorang yang paling terkedepan lah, walaupun ramai lagi ulama lain, tapi seorang alim yang paling terkedepan dalam membicarakan persoalan yang saya timbul tadi, kan saya baca ayat-ayat Quran tadi, tegas apa yang Allah dengan Rasul tetap. Dengan siapa-siapa ada rasa nak pakai hak lain, dengan siapa-siapa rasa dia nak lawan, dengan siapa-siapa rasa sampai ayat yang mana surah An-Nisa ni sampai dia rasa haraj, dia rasa sempit, dia rasa tak boleh, bukan dia tak mau, dia terima. Setengah orang dia terima, tapi dia ada rasa berat. Tu pun Allah dengan Rasul tak bagi. Terima dengan senang hati. Bukan terima tapi rasa susah hati, rasa berat hati, rasa tak rela. Kita ada ayat-ayat tadi. Macam mana kita nak praktikkan ayat-ayat ni sepenuh hati? Kerana ayat Quran, hadis-hadis Nabi dah, maksudnya wahyu ni dah terberhenti 1400 tahun dulu dah. Lebih. Macam mana boleh relevan? Macam mana dia boleh diamalkan di Nusantara, turun di Arab, Padang Pasir? Macam mana dia boleh nak diamalkan di negara-negara yang macam Eskimo, Kutub Utara? Okey. Jadi tadi saya sebut antara orang alim, walaupun ramai lagi ada, yang paling terkedepan nak merungkaikan masalah ni adalah Ibn Qayyim rahimahullah. Dia buat satu bab fasal khas yang cukup penting di dalam kitab dia yang cukup terkenal, I'lam al-Muwaqqi'in. Syekh yang mengajar saya dulu kata, kalau orang yang ambil bidang pengajian Islam, dirasah Islamiah ataupun syariah, yang betul-betul nak memahami syariat ni, dia tak, orang kata apa, dia belum betul-betul dapat rasa nikmatnya, orang kata apa, ilmu syariah ni, jika dia belum baca buku ni, I'lam al-Muwaqqi'in, karangan Ibn Qayyim. Apa dia yang Ibn Qayyim nak kata kesimpulan daripada bab khas berkaitan persoalan yang tadi timbul ni, iaitu bahawa fatwa, kita punya tajuk malam ni fatwa boleh berubah-berubah apabila berlakunya perubahan masa, zaman, tempat, kebiasaan dan adat. Fatwa boleh berubah, maksudnya keanjalan fatwa apabila berlakunya perubahan masa, zaman, tempat, kebiasaan dan adat. Satu, orang kata apa, satu statement kalau lepas tinggal lagu tu, orang boleh jadi confused juga. Kalau macam tu lah tabiat fatwa, habislah agama ni. Agama apa ni? Sat lagu ni. Dia mesti kena ada, orang kata apa, asas yang kukuh. Kalau agama orang ni boleh buat lagu ni, mai tahun ni orang ni boleh buat lagu ni, duk tak mana-mana pula 50 tahun lagi agama ni jadi lagu lain pula. Agama apa ni? Betul tadi saya kata, statement tadi, kalau pergi lepas kat satu-satu tempat tu, tinggal lagu tu kat orang, bahaya.
kita pergi satu-satu. Pertama sekali, hukum agama ni bukanlah semuanya qat'i. Bukanlah semuanya minas thawabit qat'i, putus, tetap, permanent. Tapi ada juga yang agama ni, kalau orang engineer ni, orang panggil apa, blueprint. Dia ada blueprint dia juga. Hak ni yang asas dia. Tak boleh lari daripada blueprint tu. Yang asas, yang permanent, yang kita kata tadi jadi blueprint tu, hak tu berapa persen sangat? Berapa persen sangat? Kebanyakannya hukum hakam dalam agama ni adalah berbentuk zanniyat. Maksudnya hasil ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama. Jadi yang berkaitan dengan zanniyat ni lah yang merupakan medan perbincangan kita malam ni. Yang anjal. Hak yang qat'i, hak tu tak berubah dah. Macam mana pun keadaan manusia, tempat ke, bila pun, arak tetap haram. Judi tetap haram. Solat 5 waktu wajib. Mai bulan Ramadan wajib puasa. Hak tu tetap. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Tapi sembahyang Zuhur dia ada rukhsah dah. Tawaf Kaabah, tawaf kat belah mana? Tawaf kat belah ni, lawan jam. Tak ada lah mai kat mana buat ubah suai Masjidil Haram lagu mana ke, tawaf pusing kat lain pula. Itu tetap. Safa tetap bermulanya tempat untuk sa'i. Tak boleh duduk pergi mula kat Marwah dulu. Macam mana sempit pun, Arafah tetap tempat untuk wukuf. Tak banyak mana pun. Yang jadi tetap ni nak dibandingkan dengan seluruh urusan hidup manusia ni sikit sangat. Sikit sangat. Ini yang kita kata jangan keliru. Tadi kita kata syariat ni Allah dah turun 1400 tahun lebih dulu. Dan kehidupan manusia ni berubah-ubah. Sebenarnya statement tadi pun kurang tepat juga. Sebab kehidupan manusia ni bukan semuanya berubah. Anak Nabi Adam dulu tangan 2 juga. Otak macam tu juga. Bumi bulat macam tu juga. Matahari tetap terbit daripada barat. Ayak hujan turun macam tu juga. Warna lagu tu lah. Tak ada lah kot ayak hujan dia warna merah lah. Kawan saya masa mengaji dulu di Yaman tu, dia besok pergi tempat Badui betul je. Badui dia masuk tempat kampung. Tanya mai mana, mai pada Malaysia. Dia heran tu. Malaysia pun ada orang Islam tu. Satu soalan yang dia tanya, yang kita pun pelik. Dia tanya, dekat Malaysia matahari warna apa? Dia ingat macam duk planet lain tu. Matahari warna apa? Saya kata balik kawan, awak tak layak buruk dia. Malaysia matahari lain sikit. 4 segi ke apa kan? Mesti dia percaya lah. Maksudnya nak kata sama lah. Manusia daripada dulu sampai bila-bila duduk macam tu lah. Orang kata apa, dia letih dia tidur, dia kena tidur. Dia lapar dia kena makan. Dia juga kencing berak. Sama lah. Sama lah. Yang berubah ni apa? Maklumat, ilmu, peralatan, kemudahan-kemudahan. Macam dulu mana ada telefon,
Dulu pula telefon hak duk ada kat rumah tu, wire gulung tu. Dial pun duk kena pusing, dia keluar mai balik nak kena pusing, dia mai bidah balik kan. Lah ni semua duk main garu lah, kan main garu. Hak garu lah. Dulu tak pernah fikir hak nak kena garu-garu tu kan. Yang tu yang berubah. Yang tu yang berubah. Jadi yang tak berubah tetap tak berubah lah. Yang kadang-kadang bila bincang benda ni, seolah-olahnya semua berubah. Dulu lain lah, ni lain terus. Tak ada benda yang berubah, ada benda yang tak berubah. Itulah orang kata apa, hukum. Hukum alam. Ada satu pandangan lagi. Ni hak tadi pandangan yang kira bila dah berubah ni kena berubah semua lah. Bila kita kata berubahnya fatwa, ubah terus semua. Seolah-olahnya kita mula daripada macam nak buat baju ni, kita mula dengan pergi buat kain tu. Daripada kain tu baru nak potong, baru nak ukok, baru nak jahit. Tak perlulah sampai macam tu. Macam contoh, saya nak ambil contoh. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat kitab fiqh zakat. Yang perlu dia berijtihad dan berfatwa dengan fatwa-fatwa yang terkini, yang dengan sesuai dengan keadaan tempat dan zaman lah ni. Adakah dia kena mula daripada scratch, orang tahu, daripada kosong? Dia pergi cari terus daripada ayat Quran sendiri, dia pergi buka kitab-kitab hadis sendiri. Ataupun sepanjang 15 kurun ni, berapa ribu ulama dah hak tulis pasal zakat. Berapa kitab fiqh yang membincangkan tentang zakat, berapa aliran pemikiran yang membicarakan tentang zakat. Dia tinggal 14 kurun, 15 kurun tu ada lah. Ini kita kurun ke 15. Pandangan sahabat, pandangan tabi'in, tabi'in dan kurun lepas-lepas tu ribu. Dia tinggal analisa, audit, cek balik pandangan ni apa, mana pandangan-pandangan, cara ataupun metodologi cara mereka mengeluarkan pandangan tu untuk dia memberikan pandangan yang lebih sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Itu yang dimaksudkan dengan perubahan fatwa. Bukanlah bila kata perubahan fatwa ni kita tolak habis, buang semua. Dia alim, orang alim yang macam tu bagi saya bukan orang alim, bodoh. Dia pergi buka ayat Quran, tolak semua kitab ni semua, tak payah pakai dah, tinggalan zaman. Pergi tengok terus Quran, buka hadis lah. Depan dia ada kitab Al-Quran dengan kitab hadis lah. Hak lain tak ada lah. Kitab-kitab fiqh semua tak ada lah. Syarah hadis pun tak ada, tafsir pun tak ada. Dia tafsir sendiri, dia yang hurai sendiri hadis. Bukan macam tu maksudnya. Ijtihad lah ni dipanggil ijtihad. Dipanggil ijtihad tanqih ataupun tarjih, ataupun kita nak guna istilah kita analisa. Kita analisa, buat auditing, audit balik. Itu yang disebutkan dengan ijtihad yang kita nak masukkan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang kita kata asas, kita kata berubahnya fatwa apabila berubahnya masa, tempat, zaman, keadaan dan sebagainya tadi kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang famous, kita semua rasanya pernah dengar hadis ni.
uh, seorang lelaki, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarah lis-shaim. Seorang lelaki tanya dekat Nabi tentang orang yang berpuasa ni, dia mubasyarah ni, dia, kita nak guna istilah moden ni, ringan-ringan dengan pasangan dia, dengan isteri dia. Nabi farakhasalah, Nabi bagi keringanan kat dia, boleh, tak ada masalah. Wa atahu akhar fasa'alahu, mai orang lain pula tanya soalan hak sama sebiji macam hak orang yang pertama, orang tadi tanya. Fanahahu, Nabi larang. Pasal apa hak ni Nabi larang, hak ni Nabi bagi? Ni famous kan, kita semua pernah dengar kan. Seorang hak yang tanya tadi, dia tu orang tua, Nabi tahu, berdasarkan pengalaman Nabi, orang macam ni dia tak pergi jauh. Hak ni orang muda, mungkin pengantin baru, darah panas lagi. Dia mula-mula dia ringan, dia terlajak juga, Nabi tak bagi. Maksudnya Nabi membezakan di antara dua orang ni. Macam tu juga yang hadis tentang cium. Seorang lelaki muda mai tanya Nabi, boleh tak dia cium isteri dia, dia puasa? Nabi tak bagi. Mai orang tua, Nabi bagi. Macam tu juga dengan soalan-soalan yang ditanya pada Nabi. Soalan yang sama, Nabi jawab lain-lain. Ayul a'mal afdal, amalan apakah yang lebih afdal, yang lebih utama? Orang ni Nabi jawab macam lain, orang ni Nabi jawab macam lain, orang ni Nabi jawab macam lain, tak sama. Dan Nabi SAW pun yang paling famous tentang luhum al-adahi, daging korban. Hadis tentang daging korban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya, iaitu Nabi sebut, man dhahha minkum, siapa yang membuat korban di antara kamu, fala yasbahanna ba'da thalathah wa yabqa fi baitihi minhu syai'. Janganlah daging korban tadi tu lepas 3 hari duk ada lagi dalam rumah. Nabi tak bagi simpan. Jelas hadis tu. Siapa yang buat korban lepas 3 hari duk ada lagi daging di rumah, Nabi tak bagi. Falamma kan al-am al-muqbil, apabila mai tahun yang depan, tahun yang berikutnya, qalu ya Rasulullah, naf'al kama fa'alna fil 'amil madi. Dia bertanya, tahun ni kami kena buat macam tahun lepas ke? Maksudnya 3 hari selesai daging-daging korban tu, tak ada siapa simpan lah. Apa Nabi jawab? Kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, nak makan pun boleh, nak bagi orang makan pun boleh, nak bagi kat orang pun boleh, nak simpan pun boleh, nak simpan pun boleh. Kenapa? Fa inna dzalikal 'am kana bin nas jahd. Sebab hak yang tahun lepas tu, yang aku tak bagi simpan tu, manusia dalam keadaan susah, lapar, makanan tak ada. Fa aradtu an tu'inu fiha, aku nak supaya kamu ni boleh tolong orang-orang yang susah tak ada makanan. Maksudnya suruhan Nabi tu ataupun larangan Nabi yang tahun lepas tu ada sebab. Bila sebab tu dah tak ada adalah hukum dia, yang menjadikan sebab larangan tu. Macam tu juga hadis yang famous, kuntu nuhitukum an ziyaratil qubur. Lagi famous hadis ni aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha, maka ziarahlah kubur. Lah ni boleh ziarah lah. Ada perkara yang berubah sebab kebiasaan jahiliah,
Depa macam-macam benda pelik-pelik. Meraung lah apalah semua. Tarik baju apa? Collar baju ni, dia tampak muka, dia tarik rambut. Itu masih baru Islamnya. Jadi Nabi larang. Macam tu juga sahabat-sahabat Nabi. Jadi muslimin muslimat, kadang-kadang kita ni bila kita kata kita ikut Quran dan Sunnah, macam tadilah saya kata tadi, bukan ayat-ayat yang saya baca awal tadi semua tegas kan, kena ikut Quran dan Sunnah. Kadang-kadang orang faham bila kata ikut Quran dan Sunnah ni, ikutlah Quran kata macam ni, Sunnah kata macam ni. Bukan macam tu. Bila kita katakan kita ikut Quran dan Sunnah, ialah kita mengikuti dan memahami Al-Quran dan Sunnah seperti mana Nabi dan para sahabat ataupun golongan terawal mengikuti dan memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya mengikut Quran dan Sunnah. Kita mengikut manhaj salaf. Mengikut manhaj salaf bukannya ikut semua pandangan daripada A sampai Z. Mengikut manhaj salaf ialah mengikut manhaj bagaimana cara mereka mengambil hukum dan memahami hukum serta mengamalkan hukum. Ni apa yang diputuskan pada kurun yang pertama, zaman Nabi, zaman sahabat tu, itulah sebiji-sebiji, bulat-bulat macam tu lah kita nak praktikkan ni kurun ke-15. Itu bukanlah mengikut manhaj salaf. Sahabat-sahabat Nabi jelas Nabi sebut tentang zakat fitrah. Kita kat Malaysia sebut zakat fitrah. Sebut kat orang Arab zakat fitrah, mereka tak faham. Apa dia zakat fitrah? Mereka sebut zakatul fitr. Ada fitrah tu main mana? Jadi bahasa Melayu tu saya pun tak tahu apa dia punya sejarah dia, kenapa kita kata zakat fitrah. Kena cek baliklah penggunaan istilah orang Melayu kan. Zakat fitrah ni semuanya secupak ke segantang? Saya tak tahu. Saya lahir main kilogram, gram, cupak, gantang ni saya tak biasa. Secupak ke segantang je? Secupak kan? Cupak ke segantang? Zakat fitrah. Segantang. Segantang kan? Segantang tu banyak mana, secupak banyak mana. Sebab dalam istilah Arab dia guna sa'. Sa' ni cupak lah kan. Cupak. Gandum, syair, kurma, kismis, macam tu. Bila mai zaman sahabat, maksudnya zaman dia tak sebut di sini, zaman khalifah mana. Jadi para sahabat ni disebutkan di sini Uthman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Asma binti Abu Bakar. Zaman tu moden dah sikit kan. Orang dah mula jual tepung. Dulu dia gandum ya. Lepas balik kena kisar niri jadi tepung. Tok saya dulu dan lagi lah. Saya kecil-kecil dulu. Nak buat tepung beras. Duk ni lagi beras. Lah ni mana ada dah orang duk kisar beras tau. Dulu memang beras tu orang kisar sendiri no. Tambah-tambah dekat nak raya. Kisar sendiri beras. Jadi macam tu lah. Bila mai zaman kemudian zaman sahabat ni, orang dah mula jual tepung. Tepung ni hak gandum, hak dah kisar lah. Jadi zaman ni para sahabat melihat boleh bayar zakat dengan tepung, bukan dengan gandum, dengan tepung tu hak dah kisar. Kalau hak nu tadi secupak, bila mai tepung dia setengah cupak lah. Tu tadi saya tanya secupak ke segantang. Lagi silap ni ya. Segantang kan? Saya rasa segantang beras.
Ha? Semua kepoi lagi saya tak tahu. Tepung. Mai mana Nabi tak sebut tepung pun. Ha? Jadi berdasarkan manhaj tu ya, bila mai kita ni jadi beras. Nabi tak sebut beras pun. Duit lagilah Nabi tak sebut. Duit lagilah Nabi tak sebut. Ini kita berubah ni, berubah. Macam tu juga mai zaman Umar, ramai orang kaya. Kaya pasal apa? Bela kuda. Kuda ni alat paling untuk zaman perang. Wallahu a'lam, mungkin zaman Nabi awal-awal Islam dulu tak ada yang orang sampai bela kuda banyak-banyak ni. Orang bela unta, bela kambing ada lah kan. Kuda ni orang tak bela banyak-banyak lagi. Tak ada orang buat penternakan kuda. Orang yang ada mungkin kuda dia duk tunggang kuda sendirilah. Personal punya ni kuda kan. Jadi bila mai zaman Umar dikenakan zakat kuda. Zakat kuda. Jadi macam itulah. Jadi amal para sahabat sendiri menunjukkan bahawa berubahnya hukum. Macam tu juga bila Nabi meninggal dunia, mai zaman-zaman sahabat mereka dah mula tulis dan kumpulkan hadis. Sedangkan Nabi larang. Ini Nabi larang ni. Mai ada mana mamat seorang pula zaman sahabat lah. Tapi tak ada lah mamat tu zaman sahabat. Dia tak faham Nabi kata tu secara literal macam tu. Ni Nabi larang ni. Aku dengar sendiri Nabi kata, jangan siapa-siapa tulis apa yang aku kata. Tulis wahyu daripada Allah yang boleh tulis. Tak ada siapa pun yang bantah. Kita pergi satu-satu contoh lah. Kita pergi satu-satu contoh lah untuk lebih nampak tersusun. Pertama, berubahnya tempat. Apa contoh dia berubah tempat ni? Selalu bila berubah tempat ni, orang nanti bagi contoh. Di kat Malaysia ni selalu orang akan bagi contoh siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan? Dia berubah daripada Baghdad ke Qahirah. Memang berubah banyak fatwa dia kerana berubah tempat. Itu contoh paling famous. Begitu juga kalau orang bahas lah ni, fatwa yang dikeluarkan di negara minoriti Muslim dengan negara yang memang majoriti Muslim berbeza. Dah dia majoriti Muslim negara tu pula pemimpin dia, kabinet dia, raja dia semuanya Muslim. Lain pula. Macam ada negara yang majoriti Muslim tapi pemerintah dia bukan Muslim. Macam Ethiopia Habsyah. Ethiopia majoriti Muslim tapi kerajaan dia, pemerintah dia Kristian. Sudah tentu tak sama fatwa di antara kedua-dua negara tu. Tak sama. Macam contoh negara yang 6 bulan siang, 6 bulan malam, yang dekat-dekat dah dengan kutub utara, kutub selatan. Ada di kutub utara ada negara-negara yang dia 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sudah tentu tak sama fatwa dia dengan negara lain. Waktu solat dia, waktu puasa dia, nak takdirkan macam mana. Pernah juga disebutkan antara negara yang panas tadi kutub utara dia, sebab waktu panas dengan negara yang sejuk, tak sama fatwa antara kedua-dua negara ni. Macam tu juga negara yang maju, ulama buat kategori antara negara yang maju dengan negara yang masih mundur, tak sama juga
fatwa dah. Jadi fatwa di satu-satu tempat tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Itu adab dah. Fatwa di satu-satu tempat tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Sebab ulama yang mengeluarkan fatwa di tempat tersebut, dia keluarkan berdasarkan keadaan, situasi dan pengalaman dia di tempat itu. Jadi sudah tentulah fatwa dia tu tak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Saya pernah dulu masa belajar tu, ni saya cukup ingat sampai lah ni. Ada orang dekat tangan tanya dekat Syekh. Dia tanya soalan tu, dia asal, saya sebut bila negara dia asal negara Indonesia. Dekat negara kami ni Syekh, macam ni dia sebut. Syekh tu diam Ustaz. Lepas tu dia pun jawab. Kata sepatutnya soalan yang kamu tanya ni, kamu kena balik tanya dekat ulama di negara kamu. Aku nak jawab macam mana? Aku tak tahu keadaan dan situasi dan adat di tempat kamu. Itu dia punya adab dalam memberi fatwa. Adab dalam memberi fatwa. Itu berdasarkan tempat, zaman pula, zaman ataupun masa. Zaman 50-an lain dengan zaman 70-an. Pop ye main 80-an dah zaman rock lain. Tu kalau dari segi muzik lah kan. Masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan umat Islam yang baru peluk Islam tak sama lepas tu. Sebab itulah Nabi bila di Mekah tak sama dengan Nabi masa di Madinah. Nabi bila dia dapat kemenangan di atas kota Mekah, dia sebut apa? Yang hadis Aisyah riwayatkan, kalau Allah tak kerana orang Mekah ni semua baru masuk Islam, aku akan perintahkan Kaabah ni diruntuhkan dan dibina seperti mana binaan Nabi Ibrahim. Sebab tu bila mai zaman Abdullah bin Zubair, dia buat. Sebab dah berubah zaman dah. Dia dah berubah. Tak sama. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ni tahun 80-an ni dia keluar pandangan ni. Dia tidak cenderung mengatakan orang-orang yang datang daripada negara jauh dia kena pakai ihram siap-siap dah di negara dia. Macam kita daripada KL tu kena pakai ihram siap dah. Sebab lagi sampai terbang lintas atas Qarnul Manazil tu, time tu niat buat kapal terbang lalu titik atas miqat. Ni tahun 80-an, bukan dia seorang. Ada ramai lagi ulama di negara Arab ni daripada tahun 80-an ni, mereka tak cenderung pada pandangan kena pakai ihram daripada negara mana hala punya jauh ni kan. Bagi mereka turun di Jeddah baru pakai ihram, baru niat ihram pun tak apa. Itu pandangan mereka lah. Tak ada lah kot orang buat balik pandangan tu kat Malaysia. Haru kalau ada orang balik pandangan tu dekat Malaysia. Tapi sebenarnya boleh diraikan pun pandangan macam tu. Macam tu juga sahabat-sahabat Nabi dalam hukuman kepada orang minum arak. Hukuman kepada orang minum arak. Masa mula-mula arak diharamkan, turun haram secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ada ya. Orang Islam yang minum arak, Nabi tak hukum. Nabi tak sebat, Nabi tak pukul. Masa baru lagi haram. Lepas tu baru Nabi pukul. Nabi pukul pun sahabat macam pukul ikut dan tu lah. Kadang pukul dengan tangan, kadang pukul dengan kain, kadang pukul dengan slipper. Ikut dan lah. Tak tentukan berapa jumlah. Kita mai zaman sahabat, mai zaman Abu Bakar Nabi pukul dululah macam lebih kurang 40.
Mereka pun buat mai zaman lepas tu pula mereka tambah jadi 80. Sebab nampak makin ramai sakan orang nak minum arak ni. Siapa buat 80? Sebab Sayyidina Ali kata orang yang mabuk ni dia nanti merepek. Bila dia merepek dia nanti tuduh orang bukan-bukan. Hukuman orang tuduh orang berzina 80 sebat. Sebat 80. Berubah. Berubah kerana berubah zaman. Macam tu juga hadis berkaitan dengan Dalatul ibil, unta yang sesat. Nabi kata malaka wa malaha, unta sesat. Pergi kat dia lah, unta ni dia boleh survive walaupun dia sesat, dia tak mati. Dia boleh hidup tanpa makanan dan minuman pun dia boleh hidup. Tambahlah kalau ada makanan dan minuman. Tapi bila mai zaman Osman, wilayah Islam dah luas. Osman ambil, siapa jumpa unta sesat ambil. Ambil simpan di Baitul Mal. Sampailah tuan dia jumpa balik. Osman tak faham kan Nabi larang. Berubah. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar mungkin ramai lagi orang yang jujur. Bila mai zaman Sayyidina Ali, unta yang sesat ni diambil, dijual dan duit harga tu disimpan di Baitul Mal sampai dituntut oleh tuan dia, oleh tuan dia. Jadi itu berubah zaman. Kerana orang yang ada zaman iman masih kuat, zaman yang makin banyak kerosakan akhlak, berbeza lah. Berbeza. Macam tu juga ada satu dia panggil yang fatwa di kebanyakan negara Arab, di Mesir, di Syria, di Kuwait, di Malaysia pun ada, di setengah negeri. Contoh Selangor, saya tak pasti negeri-negeri lain. Dia panggil al-wasiyah al-wajibah, ataupun di Melayu kan wasiat wajibat. Apa wasiat wajibat ni? Wasiat wajibat ni dia kena pergi ke mahkamah lah, tuntutan lah. Masa zaman Nabi, zaman sahabat ni, orang Arab ni, saya tengok di Yaman pun orang Arab, dia kalau pakcik-pakcik ni, pak menekan, maksudnya kita ni adik-beradik pak kita lah, bukan adik-beradik mak kita, adik-beradik pak kita ni, kita ni macam anak dia juga. Anak menekan macam anak dia, dia anggap macam anak sendiri. Sebab tu tak heranlah Nabi bila pak dia meninggal, dia duduk dengan Abu Talib. Dia macam pak sendiri. Adik-beradik pak menekan belah bapak ni. Bila adik depa ke abang depa meninggal, depa lah ambil belah. Tanpa siapa-siapa suruh. Atas rasa itu tanggungjawab. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa tolak. Hang aku, hang lah belah. Siapa aku belah pula? Tak. Memang pakat-pakat tolong tengok. Okey. Sebab tu tak timbul soal wasiat wajibat ni. Apa maksud dia? Okey, kata ada 5 beradik. 5 beradik ni, hak nombor 3 ni dia dah kahwin ni, depa ni kahwin belakang dah lah. Hak nombor 3 ni kahwin, ada anak 5 orang. Kecil-kecil ni. Dia meninggal dunia sebelum pak mereka ni semua meninggal. Pak mereka tak meninggal lagi, anak meninggal dulu, umur 30-an, aksiden meninggal. Tinggallah anak, dia pun tinggal anak berapa orang? Kita kata dia tinggal anak 3 orang. Maksudnya dia ni meninggal tapi bawah dia ada 3 orang anak. Tinggal 4 beradik lagi, seorang meninggal. Bila bapak mereka yang 5 orang ni meninggal, siapa yang dapat harta pusaka? Anak 4 orang yang tinggal ni lah. Cucu dapat tak?
cucu pada yang meninggal dia ni. Cucu tak dapat sebab pok-pok menekan ada. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu tak ada masalah. Pok-pok menekan ni jaga anak menekan ni, anak yatim ni. Sebab dia tak dapat harta pusaka. Cucu tak dapat harta pusaka apabila pok-pok menekan ni duk ada lagi. Terhalang. Jadi ulama-ulama di negara Arab dan di Malaysia pun ada, setengah negeri membolehkan wasiat wajibat, maksudnya wasiat tu wajib. Wasiat siap-siap dah bahagian untuk cucu ni. Sebab apa? Bila dia meninggal, rakyat lebih kat pok menekan ni, hak anak yatim, anak menekan ni, siapa tak peduli dah. Wasiat kat mereka. Itu kerana fatwa yang berubah kerana keadaan lah. Keadaan. Kerana masa, kerana keadaan. Macam tu juga dulu-dulu ulama dulu buka kitab, ulama-ulama dulu mengharamkan tinggal di negara yang bukan Islam. Haram tinggal bermusafir pergi negara tu saja-saja pun tak boleh, haram. Sampai ada ulama yang memfatwakan murtad dengan hanya pergi ke negara bukan Islam. Macam kita naik terbang pergi melancong mana? Pergi melancong ke Jepun, murtad. Kalau buka fatwa zaman dulu lah. Padahal zaman dulu zaman macam mana? Negara Islam tengah kegemilangan duk elok-elok, yang hampir negara tu siapa? Tak ada sebab, tak ada punca, tak ada apa. Dan mereka pun boleh main hijrah ke pada negara Islam daripada biak mereka macam tu. Tapi adakah fatwa tu kekal lagi zaman lah? Kerana berubah keadaan, berubah masa. Cakap pasal fatwa ni kadang-kadang kontroversi kan? Macam fatwa Palestin tu lah kan. Ni fatwa Syria lah. So orang Syria semua tinggal Syria, tak ada keluar pula fatwa ni gitu no. Macam tu juga dengan maklumat. Maklumat, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh al-madhahib tentang tempoh hamil, tempoh hamil, contohnya pandangan mazhab Ahnaf, imam mazhab Ahnaf atau Hanafi, tempoh hamil 2 tahun. Paling lama wanita boleh hamil 2 tahun. Macam pandangan Imam Malik 5 tahun. Ada yang kata setahun, ada yang kata 2 tahun. Ada yang pilih setahun, tak boleh lebih daripada setahun. Ahnaf lebih pada sampai 2 tahun. Pandangan Laith 3 tahun, 4 tahun pandangan Syafi'iyah. Malik 5 tahun. Ada riwayat daripada Malik 6 tahun. Rabi'ah riwayat daripada Zuhri dan Malik 7 tahun. Macam mana boleh ada pandangan-pandangan macam ni? Itu maklumat ataupun ilmu yang ada pada zaman tu. Ada wanita, dia teringin anak, dia nak sangat anak, dia sampai rasa dia beranak. Aku duduk tengah beranak. Kemungkinan memang dia punya kitaran haid pun tak teratur. Ada orang yang sampai setahun tak main haid, tapi dia bukan beranak pun. Dia bukan hamil.
Dalam dia duk rasa dia beranak tu, tiba-tiba memang dia, dalam dia duk rasa dia mengandung tu, tiba-tiba memang dia mengandung. Dia duk rasa dia mengandung 2 tahun dah. Lepas 2 tahun memang dia mengandung sungguh. Jadi dia rasa dia mengandung selama 2 tahun 9 bulan. Kita takkan nak kata apa ulama-ulama ni semua duk merepek, duk tak tahu, duk tak erti, duk. Tak, itu maklumat, itu ilmu yang ada pada zaman tu. Tapi bila mai zaman kita ni dengan teknologi yang boleh scan, boleh apa semua, tahu ultrasound, dengar jantung dia, macam-macam semua ada. Boleh pakai lagi dah fatwa ni? Tak boleh pakai dah lah. Hang pandai lagi ke? Depa pandai lagi. Nak keluar hujah tu jenuh lah. Dari sini kita kena kata kita pandai lagi lah, sebab kita ada alat. Kita kena kata kita pandai lagi lah. Macam tu juga dengan hisab, ilmu hisab atau ilmu falak. Kalau tengok kitab-kitab ulama dulu, cukup mencela, maksud kitab Majmu' Imam An-Nawawi, cukup mencela ilmu hisab ni, ilmu falak ni. Maksudnya tak boleh siapa pun pergi belajar ilmu tu, dan tak boleh menetapkan hari raya dan puasa berdasarkan ilmu tu. Kenapa mereka mencela? Sebab zaman tu ilmu tu semua lebih kepada ahli nujum, orang tok nujum ni. Padanlah mereka mencela. Tapi adakah zaman lah pun kita nak cela? Lah ni orang bahagian astronomi, orang yang belajar apa tu semua canggih. Memang boleh tahu secara tepat pukul berapa, saat kat mana. Gerhana tu bila berlaku, berapa jam, berapa minit, berapa saat, dekat ufuk mana, dekat negara mana boleh nampak penuh. Canggih dah. Adakah terpakai pandangan yang dulu yang tak boleh langsung beriktimadkan dengan hisab untuk menetapkan raya dan puasa? Tak samalah. Itu fatwa yang pada zaman yang maklumatnya hanya begitu. Maklumatnya hanya begitu. Dan begitu juga dengan orang kata apa, kemampuan manusia. Kemampuan manusia. Kalau macam ni saya nak sebut pun macam kontroversi juga. Setengah ulama lah, kadang-kadang bila sebut setengah ulama, orang tu spesifik lah siapa dia. Kalau sebut pun bukan orang kenal. Saya sebut yang orang kenal, yang biasanya masyarakat kenal. Dr. Yusuf Al-Qaradawi biasanya orang kenal lah. Kadang-kadang bila sebut Az-Zarqa ke, ataupun pergi sebut Mustafa Sa'id Al-Khin ke, tu semua batch-batch tu lah. Dr. Abdul Karim Zaidan ke, kerana orang tak biasa dengar nama-nama mereka kan. Qaradawi orang sebut, orang dengar, orang kenal lah. Mereka berpandangan tentang bahawa perubatan ataupun merawat, kaedah rawatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah satu tasyri', satu syariat. Itulah perubatan dan kaedah yang available zaman Nabi. Maksudnya apa kaedah rawatan yang Nabi guna? Seperti berbekam. Seperti berbekam, dan ada alkai yang besi panas. Saya pun tak tahu macam mana kaedah rawatan besi panas. Dan sebagainya lah, makanan lah, minuman lah, apa semua kan. Bagi mereka itu bukan tasyri', jadi tak boleh dikaitkan dengan syariat untuk nak bagi hukum dia sunat ke, dapat pahala ke dan sebagainya. Macam ni lah, banyak makanan dan minuman sunnah. Sunnah bukan sunnah sunat hukum tu. Kadang-kadang orang keliru juga. Kalau nak tahu sunnah tu kerana Nabi buat, itu cerita lain lah.
Tapi ulama-ulama yang kontemporari ni banyak berpandangan bahawa kaedah rawatan yang Nabi SAW buat bukanlah satu tasyrik. Itu yang available zaman Nabi. Apabila lah ni ada yang kaedah yang moden, yang terbukti, yang berdasarkan teknologi, itu lebih dianjurkan daripada apa yang walaupun Nabi sendiri anjurkan. Macam orang kadang-kadang kata ni perubatan moden punya, ni Yahudi punya ke apa punya ke, ni baik hak Nabi punya. Kalau nak kata macam tu lebih baik pun tak ada asas. Tambahlah kalau nak kata ini lebih dapat pahala lagi lah, tak ada asas. Macam tu juga dengan Nabi melarang para suami yang bermusafir apabila dia panggil, Nabi melarang yatrukul rajul ahlahu lailan. Orang-orang yang bermusafir dia balik sampai contoh dia duduk di Madinah, dia pergi mana? Dia pergi Mekah ke, dia pergi Syam ke, dia pergi Yaman, sampai malam lah, dia tak boleh terus balik rumah. Nabi suruh pergilah duduk kemah kat luar tu, kat Madinah, kat luar Madinah, esok pagi baru balik. Pasal apa Nabi tak bagi? Sebelum cakap pasal apa ni, Nabi kata ni, kita pula kata ni Nabi kata, Nabi tak bagi. Kita pergi pegang hadis ni, siapa yang pergi KL balik malam jangan terus balik rumah, pergi tidur hotel bajet dulu. Nabi tak bagi sebab zaman tu bila malam gelap dah, gelap. Nabi sendiri pun biasa sembang dengan isteri dia malam. Ada sahabat lalu, Nabi suruh nanti dulu, ni aku dengan isteri aku. Daripada takkan kami nak sangka yang bukan-bukan kat Nabi. Nabi kata kamu berkira dengan setan. Itu yang Nabi sebut, sesungguhnya syaitan ni dia laju daripada saluran darah kan. Takut timbul fitnah ni. Tengok suami dia tak ada lelaki lain duk balik rumah dia. Mami mana pula duk cucuk jarum. Ada lelaki lain, ada jantan lain duk main rumah dia. Duk keluar ayat gitu kan. Itu suami dia sendiri dah balik malam. Itu yang Nabi tak bagi, terus balik malam. Jadilah ni kita baru sampai Juru, telefon lah, ni abang nak sampai dah ni. Lain dah, kita boleh abang kata kita nak sampai dah, dengan bunyi enjin kereta, dengan zaman berubah dah. Zaman berubah dah, tak sama lah dengan dulu. Jadi bukan kita kata Nabi ni tak erti. Nabi dia bagi pandangan sesuai dengan zaman dia lah. Macam tadilah yang unta yang sesat tadi tu kan, dan daging korban tu. Macam fatwa ulama-ulama dulu, apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, lelaki ni orang Madinah contoh, wanita tadi orang Syam, dia kahwin dengan perempuan tu, dan isteri tadi wajib ikut suami tu balik negara orang. Itu fatwa zaman dulu. Wajib ikut suami balik negara orang, tak boleh pisah macam tu. Wajib. Tapi kita mungkin susah nak faham fatwa tadi tu. Siapa ni? Macam kita lah ni, ada suami yang kerja di Penang, isteri kerja di Terengganu. Ada yang dia ni cikgu di Sarawak, hak ni di Perlis. Kalau berdasarkan fatwa ni tak boleh Jadi itulah, dia berubah kerana keperluan dan keadaan. Kadang ada yang kerja luar negara ni, dia isteri dia kat rumah saya tu, isteri dia jadi nurse dekat Saudi, setahun berapa kali dia balik.
Tapi lah ni dengan ada Skype, dengan ada WhatsApp, dengan WeChat, dengan apa semua hala tu, tak ada masalah dah. Tak ada masalah dah. 9.10 dah. Peristiwa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, saya pernah cerita dah ini. Ada seorang, dia datang tanya dekat Abdullah bin Abbas tentang adakah seseorang yang bunuh orang taubat dia diterima. Abdullah bin Abbas kata tak terima. Kawan tu pun balik, hak yang kawan-kawan hak lain nak murid Abdullah bin Abbas heran. Bukan dulu Abdullah bin Abbas ajak kami, kata Allah menerima semua taubat kecuali syirik. Ni pasal apa orang bunuh orang taubat tak terima? Abdullah bin Abbas kata aku melihat di wajahnya kemarahan, al-ghadab. Dia macam nak dapat endorsement ni. Aku pergi tanya Abdullah bin Abbas, dia kata taubat terima, aku pergi bunuh lu, lepas tu aku taubat. Maksudnya Abdullah bin Abbas dia menjawab berdasarkan orang tadi tu. Kalau ada orang dia main dengan muka sedih, saya ni dah bunuh 50 orang dah, kalau saya taubat, Allah terima tak taubat saya? Terima. Beza. Beza. Sebab itulah adab dalam fatwa ni, kita walaupun kita pergi tanya soalan seorang ustaz, kita dapat jawapan pada dia, kita balik-balik ada kawan kita mengadu masalah. Lah, masalah hang sebiji macam masalah aku dah pergi tanya dah, jawapan dia sekian. Boleh tak kawan dia hak tadi ni pakai hak yang dia punya jawapan? Kalau ikut adab dia tak boleh, dia kena pergi tanya sendiri. Kemungkinan besar berbeza situasi dia, dan mungkin berbeza jawapan dia. Pernah zaman Umar, dia panggil masalah musytarikah, ataupun disebut masalah Umariyah kerana Umar yang ni, ataupun disebut masalah Himariyah. Dia masalah pusaka lah. Dia asabah. Asabah ni orang yang dapat lebihan. Asabah, nak cerita asabah panjang, kalau orang belajar mawaris dia faham lah. Asabah ni kalau tak ada siapa dia dapat semua. Kalau ada ahli waris yang lain dia dapat baki. Kalau orang ambil habis semua dia tak dapat apa. Adik-beradik seibu sebapa biasanya asabah. Adik-beradik seibu sebapa dapat asabah. Pernah berlaku peristiwa, dia ada adik-beradik seibu sebapa dan ada adik-beradik seibu, satu mak bapa lain-lain. Adik-beradik seibu ni dia punya bahagian dia adalah, kalau mereka ramai mereka dapat 1/3. Mereka lebih pada seorang, mereka tu semua kongsi 1/3 daripada harta pusaka. Mereka ambil 1/3, mak mereka ambil 1/3, ada orang ambil dah, baki tak ada. Hak adik-beradik seibu sebapa ni melenggung lah. Kita tak dapat apa berdasarkan pembahagian macam tu lah. Itulah seperti mana yang disebut dalam Quran. Umar pun putuskan macam tu. Bila mai berlaku lagi peristiwa yang macam tadi juga, betul-betul adik-beradik yang seibu sebapa ni melengung juga. Kami tak dapat apa. Asabah ni kalau tak ada apa, orang lain ambil habis dah, mereka tak dapat apa. Tapi mereka ni cerdik, mereka ni tak puas hati. Mereka pergi jumpa Umar. Pak kami ni pituk dalam sungai lah. Awak bapa ada riwayat abana himaran fil yam. Pak kami ni macam himar, macam keldai pituk dalam sungai lah. Kami ni adik-beradik seibu sebapa, tu yang kata pak kami ni pituk mana. Dia adik-beradik seibu dia dapat 1/3. Takkan kami ni tak dapat apa? Jadi masa tu Umar putuskan adik-beradik seibu sebapa dengan adik-beradik seibu saja ni depa share 1/3 tu. Dengar hak yang geng hak lama depa tak dapat apa, depa mai jumpa Umar lain. Kata hak tu fatwa masa hampa. Jadi fatwa tidak boleh membatalkan fatwa yang lain. Fatwa tidak membatalkan fatwa yang lain. Jadi wallahu alam, apa yang kita kena faham tentang fatwa ni, dia ada adab dia,
dan dia memang anjal, dia ada keanjalan dan dia boleh berubah berdasarkan keadaan, masa, tempat, zaman, dan kebiasaan masyarakat di satu-satu tempat. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.